Salam ukhuwah kepada semua pecinta ilmu Gema Yasin Nur Iman pada pagi yang barakah ini. Moga urusan kita dilancarkan, indahkan pagi dengan kesyukuran dan ikhlaskan diri dengan segala perbuatan. InsyaAllah hidup kita lebih bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi memulakan pagi yang indah ini, marilah sama-sama kita baca umul kitab. Moga Allah berkati majlis kita pada pagi ini, insya-Allah. Bisiril Fatihah. Masuk Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elyin Aminin Muhammad Saleh yang akan memimpin bacaan Yasin, doa dan tazkirah pada pagi ini, iaitu kisah-kisah dari Al-Quran. Yang berusaha Puan Rosniati Mansur bersama dengan AJK Gema Yasin Nur Iman yang dihormati lagi dikasihi para pencinta ilmu Gema Yasin Nur Iman yang setia mengimarahkan kuliah-kuliah anjuran Gema Yasin Nur Iman. Amin Allahumma ya amin. Pada pagi yang barakah ini, marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga dengan bacaan Yasin dan doa kita pada pagi ini, Allah beri syifa dan kesembuhan kepada mereka yang mengidap penyakit COVID-19 dan juga kepada mereka yang mengidap pelbagai penyakit. Tiada daya kekuatan, hanya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh beri keafiatan kepada semua. Jadi untuk itu kita doakan mudah-mudahan pesakit COVID, alhamdulillah hari ini kita hanya ada 2 nama saja, iaitu Muhammad Haras Cik Harun dan Anas bin Muhammad Haras. Dan kita doakan semoga COVID ini tidak menjadi satu penyakit yang berjangkit, dan mudah-mudahan ahli jemaah dan seluruh keluarga kita dijauhi dari penyakit COVID-19 insya-Allah. Dan kita juga terus mendoakan kepada mereka yang mengidap pelbagai penyakit. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan mereka. Itu untuk Wan Aisyah Andak, Ustazah Hanisun, Muhammad Mat Hanifah, Hajah Hanizah, Mat Hanifah, Muhammad Yusri Yusof, Wan Suryana, Wan Hassan, Muhammad Syed Katmin, Samsir Azlan Ahmad, Omar Amrul Rahman, Hasna Umar, Amir Ramli Bibi, Rashidah Rahmat, Maimunah Muhammad Hashim, Roziah Husin, Hawa Dahnia, Muhammad Azizi, Faizah Muhammad Saleh, Muhammad Syah Muhammad Salim, Ruziah Ibrahim, Faridah Razak, Amir Syarifuddin, Rosnani Muhammad, Zainal Abidin, Mat Sabuddin, Nur Ashikin Lajis, Elias Aziz, Kamaria Zakaria, Mahani Muhammad Kasim, Latifah Husin, Sabtu bin Abu, Muhammad Abdul Rahman, Azila Mahmud, Sharifah Faida, Syed Ahmad, Mahmud Dabi Ismail, Haji Valentino Abu Bakar, Zahara Husin, Kamar Umar, Muhammad Salmi Ghazali, Nur Syafiqah Ghazali, Nurizan Abdul Aziz, Faiz Mohsin, Azani Aminah, Asnida Abdul Aziz, Muhammad Abdul Rahman, Zabidah Jaafar, Mat Kasim bin Cikup, Nadia Syahrum, Muhammad Syarifuddin Ramli, Esa Ismail, Muhammad Fahmi bin Ahmad Fauzi, Fauzi Zainal, Khadijah Mat Deli, Muhammad Nur bin Haji Mat Yasin, Siti Rohani, dan juga kita turut mendoakan bagi nama yang baru diberi, Muhammad Nur Azrul bin Mak Zain, Salmah Ali Muhammad, Yasmin Abu Hanifah, Zarina Abdul Latif. Untuk makluman semua, terdapat 198 yang memohon kita mudah-mudahan dengan berkat baca Yasin dan doa,
Allah permudahkan dan beri syifa kepada semua pesakit-pesakit insya-Allah. Jadi majlis kita diteruskan dengan segala sukacita. Dipersilakan yang bahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang akan memimpin bacaan Yasin, doa dan tazkirah iaitu kisah-kisah dari Al-Quran. Jadi dengan segala sukacita saya serahkan majlis pada pagi ini kepada Al-Fadil Ustaz. Dengan segala sukacita dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah sama-sama kita ikhlaskan hati kita. Allahumma rzuqnal ikhlas. Ya Allah, kurniakan kepada kami keikhlasan fin niyati, pada niat kami, wal qawli, pada ucapan perkataan kami, wal amali, dan pada perbuatan-perbuatan kami. Sekarang kita akan sama-sama membacakan surah Yasin. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan barakah waktu duha, dengan barakah di awal pagi, Rasulullah mendoakan umatnya, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada urusan berpagi-pagiannya mereka. Jadi siapa yang berpagi-pagian dengan amal soleh dan kebaikan, insya-Allah dia automatik masuk dalam doa Nabi. Yang mana Nabi mendoakan kita sebelum kita hidup lagi. Nabi mendoakan kita sebelum kita menjalani waktu pagi di dalam kehidupan kita. Syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu, dengan barakah surah Yasin, dengan barakah Al-Quran, orang-orang yang kita niatkan, yang kita hasratkan, yang kita ingin doakan, mereka diberikan kesihatan, mudah-mudahan diberikan keafiatan, kesihatan dan kesembuhan, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, kita terus kepada surah Yasin. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص، ونعوذ بك من الجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan barakah surah Yasin, dengan barakah Al-Quran, mukjizat wahyu yang Engkau turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan barakah waktu yang penuh keberkatan di awal hari, di waktu duha, ketika mana Allah Engkau yang memberikan keberkatan pada waktu seumpama ini. Kami mohon ya Allah, dengan barakah Al-Quran, dengan barakah perhimpunan, perkumpulan di alam maya dalam majlis ilmu tilawah Al-Quran, kami mohon agar diberikan keafiatan, diberikan kesembuhan, diberikan kesihatan, dikembalikan kesegaran, kekuatan, keupayaan dan daya kepada setiap orang yang kami hasratkan, yang kami niatkan, yang kami doakan, yang telah kami sebutkan sebahagian namanya dan sebahagian yang lain yang mungkin kami tidak sempat menyebut namanya, tetapi Engkau maha mengetahui betapa mereka sentiasa dalam ingatan dan doa kami. Ya Allah, Engkau telah mengingatkan kepada kami melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabda baginda, sesiapa yang mendoakan saudaranya yang muslim bizahril ghaib, dalam keadaan saudaranya sendiri tidak mengetahui dia mendoakannya, maka pada ketika itu malaikat akan mendoakan walaka bimithlin, dan untuk kamu juga seumpama itu, dan untuk kamu juga seumpama itu. Ya Allah, kami mohon dengan kami memohonkan keafiatan dan kesihatan untuk saudara kami, kawan kami, keluarga kami, jiran kami, orang-orang yang kami doakan. Mudah-mudahan kami juga tidak terlepas mendapatkan doa dari para malaikat ketika malaikat juga mendoakan buat kami agar kami juga diberikan keafiatan, kesehatan, kesembuhan, penjagaan, pemeliharaan, perlindungan daripada-Mu ya Allah, daripada sebarang wabak dan penyakit, bala dan bencana, malapetaka dan kecederaan, maupun kehilangan, kebakaran, kemusnahan dan sebagainya. Kami mohon kehadrat-Mu ya Allah, kami diberikan kekuatan untuk menjaga urusan taqwa kami setelah Ramadan, agar kami dapat menjaga urusan kami, ketakwaan kami setelah Ramadan. Berikanlah juga keupayaan kepada kami untuk menyempurnakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, agar kami dapat kelebihan yang Engkau janjikan melalui lisan baginda Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan thumma atba'ahu bisittin min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seumpama ia berpuasa di sepanjang tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami tentang Al-Quran, tambahkanlah kefahaman kami dengan Al-Quran, tambahkan rasa kelazatan dan seronok hati kami dengan Al-Quran, tambahkan minat dan daya upaya kami dengan Al-Quran. Jadikanlah kami tidak berkira-kira dengan Al-Quran. Jadikanlah kami orang yang bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Jadikanlah kami orang yang benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, sebagai aturan dalam hidup kami. Kami tunduk dengan segala perintah yang ada walaupun bertentangan dengan minat dan emosi serta hawa nafsu kami. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tundukkanlah emosi kami, tundukkanlah hawa nafsu kami agar menuruti, mengikuti, mematuhi,
mentaati apa sahaja yang engkau perintahkan kepada kami melalui wahyu Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada setiap seorang yang pada pagi ini dia masih lagi sharekan, dia masih lagi kongsikan pautan Google Meet kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, ahli keluarga, orang yang dia ingin bersama dengannya bukan sekadar berada di taman syurga di dunia, tetapi mudah-mudahan berada bersama-sama dengan kita di taman syurga di akhirat, insya-Allah. Kita doa, kita sebut lagi taman syurga, kita sebut lagi taman syurga. Man ahabba syai'an akthara min zikrih. Sesiapa yang suka, cinta, minat kepada sesuatu, dia akan banyak menyebutkan perkara tersebut. Jadi kita ni kalau suka masak, kita banyak cerita masak. Kalau suka artis, kita banyak cerita artis. Kalau suka berkebun, kita banyak cerita tentang kebun. Orang yang minat sukan akan bercerita sukan. Orang yang minat, bergantung kepada minat kecenderungan masing-masing. Tapi kita nak tanam dalam hati kita minat kepada akhirat. Minat kepada kehidupan nanti selepas mati. Minat kepada hal-hal janji-janji Allah, iaitu perkara-perkara gaib. Jadi kita latih hati kita bermula dari lisan kita. Kita banyak sebut, mudah-mudahan kita ke syurga, mudah-mudahan Allah permudahkan hisab kita, mudah-mudahan di alam kubur nanti kita diberikan kelancaran amalan kita menjawab soalan malaikat. Jadi kita sebut tu, kita belum sepenuhnya menghayati apa yang kita sebut, betul. Kita belum lagi betul-betul kukuh hati kita nak meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia, betul. Hati kita ni masih banyak berpaut kepada dunia. Hati kita ni masih sayang rumah kita, masih sayang duit kita, masih sayang kebun kita, masih sayang masih sayang kereta kita, masih sayang, banyak sangat sayang dengan perkara dunia. Tapi banding dengan sayang kita kepada akhirat, itu masih kecil. Tapi kita nak latih hati kita bermula dari lisan kita. Jadi kita sering menyebut untuk diri kita, maka insya-Allah mudah-mudahan hati kita itu semakin baik terawat sedikit demi sedikit. Jadi mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat pertemuan kita dan program kita pada pagi ini. Baik, apa kisah yang ingin saya ceritakan, kongsikan pada pagi ini? Saya doakan setiap seorang pagi ini mudah-mudahan dalam keadaan yang sihat walafiat insya-Allah. Zawariah mudah-mudahan sihat. Tuan Ibrahim Abdul Ghani mudah-mudahan sihat. Nurli Syamsuddin mudah-mudahan afiat. Wan Mazlun Hazlina mudah-mudahan sihat. Faridah Jamin, Zaleha Noh, Zainab Desah, Ani Rozita, Zawiyah Jambari, lagi siapa ni? Dr. Zikri, Aisyah Mat Diva, Sumaya Mat Zahgi, mudah-mudahan sihat, mudah-mudahan afiat insya-Allah. Nurliyah Laji, ramai ni. Azlina Abbas, Maimun Harun, Siti Umayyah, Ciam Ismail, Siti Esa, ramai lagi. Kita tak dapat sebut semua satu persatu, tapi mudah-mudahan. Intan Al-Jafri, mudah-mudahan semua sekali sihat walafiat, dapat beribadah dan menyempurnakan ibadah kita. Hari ini kita nak berkongsi sedikit satu kisah yang ada di dalam Al-Quran, dalam surah Yasin itu sendiri ya. Saya mohon izin daripada sahabat kita yang mengendalikan kita punya paparan, untuk saya tumpang paparan Al-Quran kita. Boleh? Mudah-mudahan insya-Allah. InsyaAllah boleh Ustaz, silakan. Baik, kita pergi kepada ayat 13. Masing-masing ada mushaf Al-Quran. Ayat 13.
Ayat 13 ni cerita dia kira-kira satu muka surat lah sampai bawah. Ini ada satu kisah yang pernah berlaku sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad, Nabi apa? Yang diutuskan. Rasul. Rasul yang terakhir yang diutuskan sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memang yang paling akhir lah. Kita semua tahu tak ada Nabi lain. Nabi Isa Nabi alaihissalam. Isa kan? Nabi Isa tu ketika dia kita tak sebut Nabi Isa wafat. Sebab Nabi Isa dah wafat ke belum? Nabi Isa belum wafat. Belum wafat. Dalam i'tikad kepercayaan kita, Nabi Isa tu masih hidup. Ini bukan satu hadis, dua hadis, tiga hadis. Malah lebih daripada 3-4 hadis menceritakan Nabi Isa masih hidup. Anis Sonia kata dia Nabi Isa diangkat ke langit. Betul? Betul? Itu yang paling tepat sekali. Itu yang paling tepat sekali. Diangkat ke langit. Masa diangkat ke langit, Nabi Isa tu kira-kira umur dia berapa? Kira-kira umur Nabi Isa antara 30 hingga 33 tahun. 30 hingga 33 tahun. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit sampai sekarang, sampai lepas Nabi Isa diangkat ke langit, tidak ada Nabi dan Rasul yang diutuskan. Tak ada. Jadi ada selang tempoh masa, zaman, dikatakan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad lebih kurang 500 tahun. 500 tahun tak ada Nabi, tak ada Rasul. Jadi tempoh terputus itu, kemudian barulah Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika zaman Nabi Isa alaihi salam, di kalangan umat yang ada pada zaman tersebut, ada juga rasul-rasul yang dikatakan diutus juga pada zaman tersebut. Tapi dia tak termasuk dalam senarai 25 orang Nabi dan Rasul itu. Jadi Nabi Isa, ada kan Nabi-Nabi yang lain yang dia hidup tapi sezaman. Maknanya dalam satu-satu masa tu ada 2-3 orang Nabi. Siapa contoh yang kita tahu? Contoh dalam Quran yang ada, contoh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Siapa bapa? Siapa anak? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Siapa yang bapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul. Nabi Ibrahim bapa, Nabi Ismail anak. Nabi Ibrahim bapa, Nabi Ishak anak. Kemudian Nabi Ishak satu zaman dengan anak dia Nabi Yusuf. Siapa yang sebut ni? Nabi Ishak, Nabi Yusuf. Betul. Kemudian Intan Ahmad Al-Jafri dia sebut Nabi Musa dengan Nabi Harun. Dua-dua sekali pergi bertemu dengan Fir'aun. Jadi kadang-kadang memang pada zaman sebelum Nabi Muhammad, ada saja Rasul yang diutus sekali 2 orang. Kadang-kadang macam Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sekali 2 orang. Kadang-kadang ditambah lagi dengan Nabi yang tidak masuk dalam kategori 25 orang Nabi dan Rasul. Tak masuk dalam kategori yang wajib diketahui. Tapi ada. Nabi Musa, Nabi Khidir sebagai contoh. Ada. Jadi ada kadang-kadang zaman tu Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Cuma Nabi Yahya masa tu kecil lah. Anak Nabi Zakaria. Tapi ada 2-3 orang. 2-3 orang Nabi. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Satu zaman. Malaikat masa nak hancurkan kaum Nabi Lut, malaikat datang dulu. Datang rumah Nabi Ibrahim. Bertamu dulu. Bila Nabi Ibrahim tanya, kamu ni apa hajatnya? Kata malaikat-malaikat yang datang, kami sebenarnya on the way. Kami nak pergi ke tempat kaum Nabi Lut. Kami diperintahkan oleh Allah untuk hancurkan mereka. Cuma kami datang sini dulu sebab kami diperintahkan untuk beri berita gembira kepada kamu. Wahai Ibrahim, kamu akan dapat anak daripada isteri kamu yang namanya Sarah.
Yang sebelum ini dikatakan tak boleh melahirkan anak, tapi Allah nak beri kurnia anak. Namanya Ishaq. Jadi cerita dia ialah mungkin saja di suatu tempat atau di suatu zaman diutus lebih daripada satu orang Rasul. Sekarang kita nak tengok. Ada satu tempat, ada satu negeri, ada satu kampung dikatakan pada zaman Nabi Isa diutus lebih dari seorang Rasul. Contohnya dalam surah Yasin. Jom kita tengok pada ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa ayatnya? Wadrib lahum mathala. Wahai Muhammad, buatlah satu perumpamaan kepada mereka. Perumpamaan maknanya satu contoh, satu perumpamaan yang patut dijadikan pengajaran. Iaitu apa pengajarannya? Ashabal qaryah. Ada satu penduduk qaryah. Kalau kita lah kat sini lah, kat Malaysia, kalau disebut qaryah tu biasanya kita faham apa Ada orang sebut masjid qaryah kan? Masjid qaryah. Kalau dalam bahasa Arab, qaryah ni kadang disebut kampung. Kampung. Tapi dekat sini bukanlah maknanya kampung. Satu tempat, satu penempatan, satu negeri, satu daerah, satu pekan. Jadi ada satu pekan yang mana Allah utus di situ izja'ahal mursalun. Ketika datang kepada penduduk kampung tersebut beberapa orang rasul. Mursal. Mursal satu orang rasul. Dalam bahasa Arab ni kadang-kadang rasul dia sebut dengan perkataan rusul. Makna dia rasul juga. Rasul-rasul. Kadang-kadang disebut dengan perkataan mursalun ataupun mursalin. Itu maknanya para rasul. Rasul-rasul ataupun para rasul. Ramai rasul. Jadi kampung ini nama dia apa? Kata sebahagian ahli tafsir, nama kampung ni ialah Antakya. Apa nama dia? Antakya. Itu dikatakan. Dikatakan kampung ini dulu dekat bahagian kawasan dekat-dekat dengan negara Turki untuk hari inilah. Tapi zaman tu belum dinamakan Turki lagi. Zaman dikatakan zaman Nabi Isa diutuskan. Ketika mana diutuskan berapa orang sebenarnya? Yang beberapa rasul ni berapa orang sebenarnya? Iz arsalna ilaihim, ketika kami utuskan kepada mereka itu ithnaini. Ithnain makna dia apa? Hari ni hari apa? Hari ni hari apa? Hari ni hari Ithnain. Ithnain maknanya dua kan? Dua. Ithnain maknanya dua. Ketika mana kami utuskan kepada mereka Ithnain, dua. Bukan diutuskan hari Isnin. Hari Isnin memang Ithnaini. Tapi ceritanya ialah dua orang rasul. Ada yang puasa hari ni? Ada yang puasa? Siapa yang puasa 6 Syawal? Ada. Selamat berpuasa. Siapa yang berpuasa, selamat berpuasa. Saya dari awal Syawal lagi ni belum lagi ni. Adalah baki. Saya adalah baki lagi sikit lah. Lagi 6 hari je. Baki lagi 6 hari je. Baik. Sekarang ni bila Allah utuskan kepada kampung itu, ada yang dah 4 hari, ada yang dah 3 hari, Alhamdulillah. Allah utuskan kepada kampung itu 2 orang rasul. Apa tindakan mereka, penduduk kat kampung itu? Fakadzabuhuma. Mereka dustakan. Apa maksud dustakan? Dalam Quran banyak ni sebut, mereka mendustakan. Mereka berdusta dengan mereka mendustakan, dua benda berbeza. Contoh kalau saya kata, saya ni adalah seorang Perdana Menteri Malaysia. Saya adalah Perdana Menteri Malaysia. Maknanya saya ni berdusta. Iliyin Aminin berdusta. Itu maknanya saya berdusta. Saya bukan Perdana Menteri Malaysia. Tapi saya cakap saya Perdana Menteri Malaysia. Itu namanya saya berdusta. Tapi kalau ada satu orang dia datang dekat saya, nama dia
Datuk Seri Ismail Sabri. Dia datang kat saya. Lalu dia cakap dengan saya, dia kata saya Perdana Menteri Malaysia. Betul tak dia Perdana Menteri Malaysia? Betul, dia memang Perdana Menteri. Tapi saya cakap, bohong awak, penipulah awak. Awak bukan Perdana Menteri. Awak bukan Perdana Menteri. Awak Ismail aja. Awak Ismail Sabri saja. Awak bukan Perdana Menteri. Pembohong penipulah, penipu. Baik. Ismail Sabri tu, Datuk Seri tu, dia tak tipu. Dia cakap memang betul dia Perdana Menteri Malaysia. Tapi saya ni yang cakap, tipulah awak, bohonglah awak, penipulah awak, itu nama dia mendustakan. Betul, Siti Umayyah, dia menidakkan kebenaran kan? Dia menidakkan kebenaran. Dia mendustakan, dia menafikan benda yang betul. Ataupun dia benda yang betul, dia tuduh benda tu bohong. Itu nama dia mendustakan. Jadi nak faham tu berdusta kalau saya yang menipu. Kalau mendustakan, orang tu tak tipu. Saya tuduh orang tu tipu. Itu nama dia mendustakan. Jadi mereka ni yang penduduk kampung, penduduk kampung ni nama dia apa tadi kampung ni? Penduduk negeri tu, kawasan tu nama dia apa tadi? Namanya Antakya. Antakya. Jadi kalau dalam bahasa Arab disebut alif nun ta alif kaf ya alif. Antakya. Jadi nama lama lah. Sekarang ni tak tahu kawasan dia secara tepat kawasannya kat mana tak tahu. Benda dah lama, zaman Nabi Isa lagi dulu. Jadi diutus 2 orang Rasul, penduduk kampung tersebut mendustakan. Lalu Allah tambah bilangan Rasul yang menuju kepada kaum ini, penduduk ini. Fa'azzazna bisalisin. Dan kami muliakan dan kukuhkan 2 orang Rasul tadi itu dengan yang ketiga. Yang ketiga juga adalah seorang Rasul. Berapa orang Rasul datang? 3 orang Rasul datang. Kenapa Rasul diutuskan sampai 3 orang? Apa hikmahnya? Allah kasih kepada hamba-Nya. Allah kasih, mudah-mudahan mereka itu terima hidayah dari Allah. Terima penjelasan. 1 orang berdakwah datang, dicemuh. 2 orang berdakwah datang, dikutuk. 3 orang datang supaya penguat agar mereka tahu yang datang 1-2 orang ni, termasuk yang ketiga ni, datang bukan nak minta duit, bukan nak minta simpati, bukan nak minta perhatian, bukan nak minta duniawi, tapi cuma minta kamu sembahlah Allah. Kamu jadilah orang yang baik. Tugas seorang Rasul membawa manusia kepada Allah. Lalu mereka ini pun 3 orang ni pun bercakap dengan penduduk kampung. Kampung apa namanya? Antakya. Baik, apa mereka cakap? Kita lihat dialognya yang ada dalam Quran ni. Lalu mereka pun berkata, faqalu inna ilaikum mursalun. Kami ini adalah Rasul yang diutuskan kepada kamu. Kami ini Rasul. Jadi seorang Rasul memang boleh sebut dirinya Rasul. Tidak dikira riak. Kita tak boleh sebut kalau diri kita, saya ni ulama tau. Saya ni ulama tau. Saya ni orang alim tau. Kita selain daripada Rasul kurang sesuai. Nanti ada bab cerita dia. Tapi kalau seorang Rasul, dia boleh sebut Maimunah, Maimunah. Terima kasih tuliskan mesej. Dia kata apa? Sama juga ke Ustaz orang sebut Ethiopia. Siapa tahu negara Ethiopia dekat mana? Dia dekat Asia ke, dekat Afrika ke, dekat Nigeria. Ethiopia ni kawasan-kawasan benua Afrika. Siapa tahu negara Mesir? Mesir ni bahagian bawah dia ada nama dia negara Sudan. Bawah Sudan tu nanti bawah sikit ada negara Ethiopia. Ethiopia ni dulu nama lama dia dan sekarang pun ada bandar dia
yang terkenal, tempat dulu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu asal daripada apa? Daripada negara yang kita sebut Habsyah. Habsyah. Manakala yang Antakya yang kita tengah cerita ni, kawasan belah Turki, ada ulama kata dulu kawasan dia Ankara, ada ulama kata belah tepi sedikit, adalah perbezaan sikit-sikit lah. Tapi pada dasarnya sekarang dia berada di kawasan yang boleh kita sebut dalam sempadan negara Turki lah. Boleh kita katakan begitu lah. Saya sebab pernah pergi ke Mesir dan saya pernah sampai ke Sudan. Bila saya sampai ke Sudan, masa tu bawa misi bantuan kemanusiaan dengan pelajar-pelajar UTM, saya sampai sana, saya tengok unik negara dia, lain daripada yang lain. Yang salah satu daripada keunikan yang ada ialah masyarakat Sudan ni, dia punya zahir kulit dia, penampilan dia, kulit dia agak gelap sikit banding kita. Kalau macam saya ni kan kulitnya gelap. Jadi tapi bila saya berada kat Sudan, saya ni macam orang Eropah. Nampak macam cerah, padahal tak berapa cerah. Jadi ketika saya sampai dekat satu kedai makan, saya masuk kat kedai makan tu, saya tanya orang yang ambil order tu. Orang yang ambil order tu orang perempuan. Kulitnya lagi gelap daripada orang yang ada kat sekeliling saya. Lalu saya cakap bahasa Arab sikit-sikit. Saya fikir dia pandai bahasa Arab. Rupanya dia tak pandai bahasa Arab sangat. Saya kata dengan dia, saya tukar bahasa Inggeris. Bolehlah, saya ni taklah pandai sangat bahasa Inggeris. Yes, setakat yes, no, alright, thank you, I love you. 5 tu saya tahulah. Saya pun cakap dengan dia. Saya kata dengan dia, awak ni sebenarnya dari mana? Dia kata, saya bukan dari Sudan. Saya dari Ethiopia. Dia sebut Ethiopia. Dia dari Ethiopia, dia datang ke Sudan kerja kedai makan. Oh, memang kulit dia lagi gelap. Agaknya kawasan dia, tanah dia, bumi dia, cuaca dia lah panas. Jadi fizikal kebanyakannya agak gelap lah. Tapi saya tengok orang Sudan, tengok orang Ethiopia tadi, saya terbayang satu, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang kulitnya sangat gelap tapi hatinya sangat putih. Biar kulit kita gelap tapi hati kita jernih dan bersih. Bersihnya hati Bilal ni sampai dia belum mati, dia belum wafat, dia belum meninggal, Nabi sudah dengar bunyi selipar dia dalam syurga. Satu hari Nabi panggil Bilal bin Rabah. Wahai Bilal. Wahai Bilal. Rasulullah kata, beritahu kepada aku, apa sebenarnya amalan yang engkau telah buat? Bi'arja amalin amiltahu fil Islam. Cuba engkau cerita dengan aku, wahai Bilal, apa amalan yang kau pernah buat, yang kau harapkan pembalasannya dari Allah dalam agama Islam. Satu amalan yang kau ada buat lain daripada orang lain. Lalu Bilal ni dia fikir. Orang lain solat, dia solat. Orang lain baca Quran, dia baca Quran. Orang lain zikir, dia zikir. Fikir, dia kata, ada Rasulullah. Nabi ingatkan, sebab aku tanya ni, sebab fa inni sami'tu duffa. Duffa tu maknanya ketahentakan. Kalau duf tu maknanya kompang. Pelepang. Tu nama dia kompang. Hentakan, tepukkan. Jadi aku mendengar hentakan, ketukkan selipar kamu sudah ada di dalam syurga. Tengok Bilal belum wafat, belum meninggal, seliparnya sudah ada bunyi berjalan-jalan di dalam syurga. Bunyi selipar sudah kedengaran. Ulama ada beza. Ada katakan Nabi dengar ketika Nabi sedar, Nabi dengar. Ada kata Nabi bermimpi pada malam sebelumnya. Tak kisahlah, Nabi mimpi ataupun Nabi tak mimpi, tapi yang penting kalau daripada Nabi pasti benar. Kerana mimpi Nabi juga benar. Itu Bilal bin Rabah. Belum wafat, bunyi selipar sudah ada dalam syurga. Kulitnya hitam. Tapi yang ini, cerita dia apa?
3 orang Rasul diutuskan kepada penduduk kaum di Antakia. Baik, apa jawapan orang yang ada dekat situ? Jawapan orang-orang yang penduduk Antakia ni. Apa dia kata? Qalu, mereka berkata, ma antum illa basyarum mithluna. Weh, rasul-rasul yang 3 orang, kamu ni tak lain tak bukan, kamu ni serupa je macam kami. Kamu kan manusia je, sama macam kami. Mereka tak nak terima 3 orang tu special. Lalu mereka tuduh, wama anzalar rahmanu min syai'. Mereka kata, mana ada Allah turunkan apa benda. In antum illa takzibun. Kamu ni 3 orang rasul, kamu ni 3-3 penipu. Ni nama dia mendustakan. Orang tu betul, tapi dituduh berdusta. Macam tadilah saya contohkan, Datuk Ismail Sabri tu betul. Dia cakap dia Perdana Menteri. Saya cakap, tipu. Perbuatan saya tu nama dia mendustakan. Baik, bila 3 orang Rasul ni dah dikutuk, diejek begitu, lalu apa jawapan mereka? Mereka jawab, qalu, mereka berkata, Rabbuna ya'lamu. Tuhan kami sendiri, dia maha mengetahui. Inna ilaikum lamursalun. Sesungguhnya kami ni benar-benar adalah Rasul yang diutuskan kepada kamu. Dia lembut tak jawapan para Rasul? Lembut. Dia tak cakap, kamu kalau cakap macam ini, mulut kamu makan api neraka. Kamu kalau cakap macam ni, memang kena laknat. Dia tak terus macam tu. Orang kutuk, orang tuduh dia tipu. Kami ni sebenarnya benar-benar Rasul. Allah tahu. Wama alaina, kami ni tidaklah ada apa-apa kewajipan illal balaghul mubin, melainkan tugas kami menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Bukan menyampaikan saja, balaghul mubin. Mubin maknanya yang memberikan penjelasan. Sebab tu kita kalau menyampaikan, mubin maknanya yang jelas, yang nyata, yang clear, yang tuntas, yang terperinci. Di antara kelebihan para Rasul ialah mereka ada kemampuan untuk menjelaskan sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Ini adalah keupayaan dan kemampuan kelebihan yang Allah beri kepada para Rasul. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan kita juga diberi kemampuan untuk ketika kita menjelaskan sesuatu, perkara itu benar-benar diterima sebagai sebuah penjelasan. Lain tau. Ada orang kadang-kadang bila dia menjelaskan sesuatu dan dalam keadaan jelas dan terang dapat difahami, itu anugerah besar dari Allah. Nikmat sebenarnya. Nikmat. Nikmat sangat. Nikmat sangat. Kita mohon memberi penjelasan sampai orang faham ni masuk dalam doa para Rasul. Contohnya doa yang kita selalu dengar. Doa yang dibaca oleh Nabi Musa. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ujung dia sekali apa? Yafqahu qawli. Apa maksud yafqahu qawli? Semoga mudah-mudahan mereka memahami perkataan-perkataanku, ya Allah. Nabi Musa minta supaya orang yang dia sampaikan semuanya faham, jelas tentang apa yang baginda Nabi Musa sampaikan. Sebab itu adalah memang senjata kelebihan yang Allah beri kepada para Rasul. Kalau menyampaikan, balaghul mubin. Baik, bila Rasul dah sampaikan perkara yang jelas, betul, Siti Umayyah, semoga mereka memahami perkataan-perkataanku. Macam itulah. Sebab tu kita minta, Rabbi syrahli sadri, ya Allah, jelaskan, terangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, cabutkan, tanggalkan kekeluhan yang ada di lidahku. Yafqahu qawli, mudah-mudahan mereka memahami akan perkataan-perkataan dan penjelasanku. Jadi itu doa Nabi Musa dalam surah Taha dia. Baik, penduduk Antakia ni, bila Nabi Rasul 3 orang ni dah cakap lembut-lembut, apa dia balas?
Qalu inna tatayyarna bikum. Mereka jawab lagi, kami ni sebenarnya bernasib malang dengan sebab ada kamu. Kalau dalam bahasa yang sedikit kasar, yang lebih dekat dengan makna asal, makna dia sial. Kami ni hidup kami menjadi sial. Maaf saya sebut perkataan kasar sikit nak bagi sampai maksud. Kami ni menjadi sial pasal kamu ada, hidup kami jadi sial. Hidup kami jadi malang, hidup kami jadi susah. Pasal kamu 3 orang ni datanglah kami jadi susah. Kamu ni memang menyusahkan. Istilah kita, bahasa kita macam itu. Lalu mereka ugut. La illam tantahu, kalau kamu tidak berhenti daripada buat dakwah ni, menyampaikan, kami akan rejam kamu dan kami akan kenakan kepada kamu siksaan yang amat pedih. Lalu Rasul ini bila dah sampai ngugut, bila dah sampai mengatakan hidup sial, hidup malang, Nabi ni terangkan. Rasul 3 orang ni terangkan. Wahai orang penduduk Antakya, malangnya hidup kamu itu adalah bersama dengan kamu sendiri. Maknanya malang tu kerana kamu sendiri. Kekufuran kamu, kesyirikan kamu, itulah yang menjadi hidup kamu malang. A'in dzukirtum, kalaulah kamu itu diberikan ingatan dan nasihat. Bal antum qaumun musrifun. Tetapi bahkan kamu ini adalah orang-orang yang sekarang ini melampaui batas. Kamu kufur nikmat Allah, kamu tidak sembah Allah, kamu tak tunduk kepada Allah, kamu tak serah diri kepada Allah, kamu sombong angkuh kepada Allah. Lalu bila dah 3 orang Rasul ini dah menyampaikan, tiba-tiba, inilah satu orang manusia yang dikatakan tidak ada kepentingan, tetapi membenarkan 3 orang Rasul yang dia utuskan. Waja'a, dan kemudian datanglah min aqsal Madinah, daripada hujung kampung, daripada hujung bandar, daripada hujung tempat tersebut, maknanya di pinggir kota, datanglah seorang lelaki, rajulun yas'a, datang dalam keadaan berusaha bersungguh-sungguh. Apa kata lelaki ini? Qala ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin. Engkau ikutlah 3 orang Rasul ni. Siapa nama orang yang disebutkan ini, lelaki ini? Ada sebahagian ahli tafsir mengatakan orang ini namanya Habib An-Najjar. Namanya apa? Habib An-Najjar. Najjar ni kita sebut apa Kita sebut, kalau dalam bahasa Arab, An-Najjar ni maknanya tukang kayu. Kalau Al-Haddad tukang besi. Jadi An-Najjar tukang kayu. Habib An-Najjar, betul. Habib An-Najjar. Dia datang ni daripada hujung. Dia ni dikatakan dulu duduk jauh-jauh. Dia duduk di pinggir kota kerana dia dulu ada masalah kesihatan. Masalah yang menyebabkan kulit dia jadi tak cantik, orang tak berapa suka. Akhirnya dia meminggirkan diri, mengasingkan diri dari khalayak orang ramai. Tapi dalam keadaan dia tu serba kekurangan, serba tidak dipandang, serba tidak diberikan perhatian. Tapi bila dia dengar ada utusan Allah sampai ke tempat dia, maka dia datang dari hujung kampung, hujung bandar, hujung negeri. Dia datang dari jauh semata-mata untuk membantu. Membantu siapa? Utusan-utusan Allah untuk membenarkan. Ini perjuangan umat terdahulu dalam menjaga agama Allah. Biarlah saya korbankan. Biar saya tebalkan muka saya. Biar saya tempuh kesusahan. Yang penting agama Allah dijaga. Lalu dia sampai dekat penduduk Antakya, dia kata, ya qaumi, wahai kaumku. Wahai kaumku, ittabi'ul mursalin. Kamu ikutlah 3 orang Rasul ni, tolonglah ikut. Ittabi'u, kamu tolong ikut dia, mereka ini, iaitu orang-orang malla yas'alukum ajra. Iaitu 3 orang ni tak pernah minta kamu upah apa pun daripada kamu.
Dia tak minta kamu sponsor, dia tak minta kamu duit, dia tak minta kamu upah, dia tak minta kamu sewa, dia tak minta kamu yuran, dia tak minta kamu tanah, dia tak minta kamu rumah, dia tak minta kamu harta, dia tak minta apa-apa ajra. Ajra tu maknanya ganjaran, upah bayaran. Dia langsung tak ada minta apa pun daripada kamu. Wahum muhtadun. Sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat pimpinan hidayah dari Allah. Para Rasul datang bukan minta duit, bukan minta upah, bukan minta bayaran, bukan minta. Mereka tak minta apa-apa. Mereka minta kamu agar tunduk kepada Allah. Kemudian apa kata dia? Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan mengapa tidak aku menyembah dia, dia yang telah menciptakan aku, dan kepadanya juga nanti kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingatkan lagi, a'attakhidhu min dunihi alihatan? Adakah aku patut mengambil selain daripada Allah itu sebagai sembahan-sembahan? In yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Kalaulah Allah nak kenakan kepada saya sebarang apa-apa mudarat, maka pertolongan-pertolongan berhala-berhala ni sikit pun tak boleh melepaskan saya, sikit pun tak boleh menyelamatkan saya. Yang kamu sembah patung berhala ni, semuanya tidak boleh memberikan apa-apa pertolongan. Dalam bahasa Arab, pertolongan ni kadang disebut dengan perkataan syafa'at. Tak boleh pertolongan pun. Ini yang hari tu saya ceritakan, ingat? Cerita kisah di sebalik ayat ini. Bukan tafsir dia, ada satu kisah yang mana ada orang meninggal, dia dengan siapa? Tok guru dia. Ketika meninggal dunia pada ayat yang ke-24. Jadi asalnya kisahnya Habib An-Najjar ni. Jadi Habib An-Najjar ni, bila dia menerangkan perkara tersebut, suruh orang ramai supaya percaya ikut kepada Rasul yang 3 orang ni. Habib An-Najjar ni kata, ini sesungguhnya aku, izan kalau aku ikut kamu sembah selain daripada Allah ni, maka aku berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi penduduk ni dikatakan marah dekat Habib An-Najjar. Engkau dah disisih, engkau dah selama ni tak ada, engkau dah selama ni orang dah tak suka, dah halau, dah apa, orang dah tak peduli. Tiba-tiba engkau nak suruh kami ikut cakap engkau. Akhirnya dia dikatakan dibunuh. Dibunuh dengan begitu zalim sekali. Bila dia dibunuh, lalu selepas daripada kematiannya di alam barzah, dia mengatakan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Wahai kaumku, aku ni beriman dengan Tuhan yang menciptakan kamu, hendaklah kamu dengar apa yang aku cakap. Lalu setelah dibunuh, maka Habib An-Najjar dipersilakan, qila dukhulil jannah. Wahai lelaki yang membenarkan Rasul yang 3 orang ini, masuklah kamu ke dalam syurga. Maka jenazah ni yang dah meninggal ni, Habib An-Najjar ni berkata, ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kaum aku yang bunuh aku, yang pukul aku, yang bantai aku, yang kerat aku, yang aniaya aku ni, alangkah bagusnya kalau mereka tu mengetahui bima ghafara li rabbi, mereka mengetahui betapa Tuhanku dah ampunkan dosa aku, wa ja'alani minal mukramin, dan Tuhanku sekarang sudah menjadikan aku di kalangan hamba-hambanya yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pencinta Al-Quran, jemaah Gema Yasin Nur Iman ini adalah salah satu watak, peranan, karakter manusia yang dialog dia masa hidup dengan dialog dia masa setelah meninggal dicerita dalam Quran. Kalau ada sebahagian karakter dalam Quran, dia punya dialog dia masa dia hidup. Masa lepas dia meninggal, tak ada cerita. Bukan dia tak ada dialog, tak ada cerita. Tak tahu apa dia cakap setelah dia di alam barzah, dekat akhirat dia cakap apa. Ada dialog pula di akhirat.
Orang kafir begini-begini, nanti di akhirat mereka akan cakap begini, mereka akan berkata begini, begini, begini. Penduduk syurga cakap dengan penduduk neraka cakap dengan penduduk syurga. Ada disebutkan begitu. Tapi yang specialnya Habib An-Najjar ni, dia ni, dialog dia masa hidup, dia ceritakan dalam Quran. Dialog dia masa dia dekat alam barzah, juga dicerita dalam Al-Quran. Jadi ini contoh satu kisah orang yang benar-benar membenarkan Rasul yang diutus, yang membantu agama Allah, yang berkorban datang daripada jauh untuk menyatakan kebenaran wahyu dari Allah. Maka Allah rakamkan dan kekalkan ceritanya, cerita dialog masa dia hidup dan dialog dia setelah meninggal diabadikan dalam wahyu Al-Quran, dalam surah Yasin yang kita baca pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan jadi pengajaran kepada kita. Siapa yang hadir hari ini, dia tak biasa dengan Google Meet, dia usaha untuk dapatkan Google Meet. Dia cuba juga suara tak dengar, dia cuba 2-3 kali sampai suara dengar. Dia tak dapat, tak berjaya untuk datang dari jauh, dia berusaha juga untuk hadir. Orang yang berusaha sungguh-sungguh dalam urusan merawat kejahilan, menjaga agama Allah, mudah-mudahan dia termasuk di kalangan orang-orang yang mukramin, yang diberikan kemuliaan kerana memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dia tidak dikenali ketika mana dia di zaman itu. Tak dikenali. Dia tu pinggiran saja. Min aqsal Madinah, daripada ujung, daripada orang yang tak diberikan perhatian, tak diberikan apa. Dia tak ada pun orang tak cari. Dia ada pun orang tak perasan. Tapi kerana dia tu menjaga agama Allah, maka Allah abadikan, kekalkan penceritaannya dengan kekalnya ayat Quran ni, sehingga begitu keadaannya. Nanti kita akan tengok insya-Allah kisah-kisah yang lain. Orang yang dia tak berapa baik bersama dengan orang baik. Orang yang tak berapa terkenal membenarkan orang-orang yang Allah cinta. Maka Allah kekalkan. Contoh macam Masyitah kan. Kekal ceritanya. Padahal di zaman Fir'aun orang tak tahu ceritanya. Tapi dengan ada peristiwa Isra' Mi'raj orang kenal. Anjing Ashabul Kahfi, dia anjing saja. Tapi kerana bersama Ashabul Kahfi, maka kekal ceritanya disebut dalam Quran. Anjing, 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 di beberapa kali disebutkan. InsyaAllah nanti kita akan telusuri dalam pertemuan kita yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kathira. Terima kasih semua. Jangan lupa insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, ajak kawan-kawan kita, share dengan sahabat kita. Kita meriahkan lagi, kita baca Yasin, kita doakan sama-sama untuk kita juga dapat doa daripada para malaikat. Mudah-mudahan amin. Bukan kerana itu, tapi kerana Allah. Mudah-mudahan kelebihan itu dapat kita perolehi kerana meyakini janji Nabi. Dan yang ketiga, kita ambil satu kisah dari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah. Saya serahkan semula kepada pihak pengacara majlis. Silakan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Al-Fadil Ustaz Elyin. Maaf Ustaz nak sebut nama Ustaz ni. Elyin Eminin Muhammad Saleh yang sudi bersama dengan para jemaah pada pagi ini. Terima kasih di atas perkongsian ilmu, cerita dalam surah Yasin yang boleh jadikan contoh dan tauladan untuk kita ambil ibrah, dan mudah-mudahan kita akan terus minat untuk belajar, untuk mendalami lagi untuk kehidupan kita selepas mati nanti. Dan terima kasih kepada pengurusan Gemah Yasin Nur Iman yang menganjurkan program. Terima kasih kepada semua jemaah muslimin muslimat yang setia hingga ke hujung kuliah kita, mengimarahkan kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita rancang kita dapat lakukan dengan baik, mendapat ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, dan amal kita diterima Allah. Dan juga selamat berpuasa kepada yang berpuasa 6. Jadi insya-Allah kita akan teruskan bersama dengan Ustaz pada kuliah-kuliah yang akan datang. Jadi teruskan imarah kuliah-kuliah anjuran Gemah Yasin Nur Iman. Dan untuk makluman para jemaah yang hadir pada pagi ini, pada pukul 10 pagi nanti, satu hari satu juzuk
yang telah kita buat sepanjang bulan Ramadan. Disebabkan kita raya tu hari Isnin, sepatutnya kita dah memang rancang nak buat khatam hari Isnin, tapi kita yang merancang, Allah yang menentukan segalanya. Dan majlis ini kita akan adakan pada pagi ini 10 pagi, untuk maklumat 10 pagi bersama dengan Ustaz Muhammad Zukri, khatam Al-Quran 10 pagi, dan pada pukul 5.30 petang bersama dengan Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamarul Zaman, kuliah asar 5.30, iaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi teruskah meluangkan masa hadir untuk mendengar kuliah-kuliah anjuran Gema Yasin Nur Iman. Jadi sebagai penutup majlis pada pagi ini, dengan segala sukacita sekali lagi dipersilakan Ustaz untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan seterusnya menutupkan kuliah kita dengan surah Al-As. Dipersilakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Terima Assalamualaikum. kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.